Baik, kita teruskan kuliah kita hadis ya. Pelajaran hadis. Hadis yang ke-575. Baik ya. Siapa nak baca silakan. Baca buka mic ya. Okey, silakan. Ya. Tentang kisah ringan ya. Tentang kisah. Okey, catatkan ya. Tajuk kita masih lagi dalam kitab Janaiz, iaitu berkaitan dengan jenazah, urusan jenazah. Baik ya, hadis 575 catatkan hadis sah. Hadis 575 hadis sah. Matan dia, orang yang direjam sampai mati kerana zina wajib disolatkan. Hukum fardu kifayah. Jadi dia tidak tergolong sebagai syahid. Jadi bila tidak tergolong sebagai syahid, artinya dia kena disolatkan dan dikuburkan. Jadi dia termasuk dalam golongan seperti biasa juga, jenazah-jenazah biasa kena solatkan dan kena dikuburkan ya. Bukan maknanya terus dikuburkan, tak ya. Baik, lagi siapa nak baca 576, silakan. Dari Jabir. Okey. Hmm. 576 ya. Catatkan. Sekejap. 576 hadis sah. Hukum matan. Matan. Pembunuh diri tidak harus disolatkan. Hukum
boleh tidak, hukum ya, boleh tidak disolatkan. Baik, dalam kisah hadis 576 ni memberitahu bahawa telah dibawa kepada Nabi seorang lelaki. Lelaki ini matinya dengan membunuh diri, iaitu dengan sejenis parang. Rasulullah SAW tidak mahu mensolatkannya. Kalau tidak mahu mensolatkannya, mana dikuburkan sahaja. Jadi bunuh diri ni, ya, dalam Islam ni diharamkan. Tapi kita ni tak boleh terus tuduh seseorang itu bunuh diri, ya. Jadi kalau tahu benar-benar dia bunuh diri, mana bolehlah, ya, kita tidak solatkan dia. Tapi kalau ada orang nak solatkan dia, kita tak payah larang, ya. Kita sendiri kalau tahu memang benar-benar dia bunuh diri, eloklah kita tidak solatkan dia, ya. Jadi apa yang saya katakan tadi, ya, orang pada kita pada zahirnya dia bunuh diri, tapi terkadang, ya, hakikatnya dia tidak bunuh diri. Terkadang oleh, ya, orang bunuh dia, ya, pun ada, ya. Seperti kisah dulu di, ya, mana Damansara sana, ya, seorang perempuan yang digantung, ya, pada elektrik, pada apa ni, pada kipas, ya, digantung pada kipas. Kononnya dia tu bunuh diri. Tapi, ya, hakikatnya bila disiasat, suami yang gantung, ya, gantung isteri dia. Jadi dia pada segi zahirnya dia gantung diri. Jadi kadang kita tak boleh terus menuduh ataupun bersangka buruk, kita kena sangka baik dulu, baru boleh kita sangka buruk kalau ada nas-nasnya. Contohnya misal kata seseorang itu memang benar-benar dia nak bunuh diri. Dah 2-3 kali dia cuba nak bunuh diri, gagal. Tapi akhirnya, ya, dia pun berjaya bunuh diri. Itu nawaitu dia memang dah dapat, ya, kita tahu. Daripada awal memang nak bunuh diri, ya. Tapi ada satu kisah lagi, ya, dia bunuh diri tapi hakikatnya dia sebenarnya penyakit. Contoh, ya, dulu di Kedah ada seorang sahabat mu'alaf, ya. Sahabat mu'alaf ni, ya, dia ni punya penyakit. Dia ni mu'alaf, tapi oleh kerana dia rajin belajar, ya, dia mengajar di sekolah, satu sekolah agama, ya. Dia mengajar, kemudian, ya, di rumah juga dia mengajar, mengaji dan sebagainya lah, ya. Jadi dia punya penyakit ni, dia nak bunuh diri. Penyakit dia nak bunuh diri. Dia tak boleh nampak pisau, tak boleh nampak tali, ya. Jadi isteri dia, ya, anak ramai, anak 8 ke apa, ya. Jadi isteri dia tak boleh nampakkan dia pisau ataupun tali, kena sorokkan. Tapi bukan maknanya mula-mula tak, mula-mula elok. Mula dia elok. Sejak kebelakangan dia dah terkena penyakit tu. Jadi doktor bagi buat penenang saja, ya, penenang untuk dia. Kalau tak, dia macam agresif lah mencari benda untuk dia bunuh diri. Penyakit tu. Jadi satu hari, dia tidak, yelah, tak disangka lah. Kain good morning tu, ya, kain good morning tu, ya, entah macam mana dia boleh ikat leher dia dengan kain good morning tu. Jadi isteri tak perasan. Akhirnya dia pun meninggal juga. Dia bergelar seorang ustaz, ya. Akhirnya dia bunuh diri dia. Tapi sebenarnya, ya,
Mengikut cerita kakak dia lah. Kakak dia ni bukan Islam lagi. Dia ziarah kakak dia datang. Dia kakak keluarga dia setuju dia masuk Islam tu, tak ada apa marah, tak ada keluarga dia. Jadi si kakak ni yang bukan Islam ni datang, dia cerita dengan keluarga tu. Sepatutnya dia ni, ya, saya kata dia lah. Sepatutnya dia ni, ya, tak boleh kena penyakit macam ni sebab dia ni kuat agama, kata kakak dia. Penyakit ni penyakit bapak dia. Bapak dia dulu macam ni lah, kata dia. Bapak dia dulu macam ni. Jadi barulah tahu sebenarnya, ya, penyakit ni penyakit keturunan. Bapak dia dulu macam tu, kata dia. Memang nak bunuh diri je. Tapi sepatutnya macam dia ni, ya, tak sampai macam tu sebab dia kuat agama, kata si kakak dia. Ini bukan kira kuat agama tak kuat agama, tapi ya, benda ni penyakit, kadang lain-lain, macam-macam. Penyakit gila ni macam-macam. Ya. Dia datang kemudian. Itulah cerita. Padahal dia bergelar seorang ustaz tu. Ini yang cerita. Jadi, dia dianggap itu bukan bunuh diri. Ya. Penyakit menguasai diri dia. Ya. Jadi banyaklah perkara kadang kita tak boleh nak sangka buruk lah. Pasal bunuh diri ni. Sebab itu kadang, ya, imam-imam ni serba salah. Dia nak sembayangkan ke tak sembayangkan. Ya, akhirnya disembayangkan jugalah. Sembayangkan tu hanya untuk melepaskan batuk di tangga supaya tak jadi fitnah. Nanti kalau tak disembayangkan, ya, jadi fitnah kepada masyarakat. Imam tak nak sembayangkan lah, macam-macam. Ya. Jadi disolatkan untuk tujuan melepaskan batuk di tangga kadang. Kalau orang tu bunuh diri betul-betul. Ya. Tapi kalau bukan bunuh diri, ya, kita simpati. Ya. Kematian tu kita simpati. Ya. Itu cerita mengenai tentang bunuh diri. Ya. Okey. Kita teruskan lagi dengan 577. Siapa nak baca 577, silakan. Okey, silakan. Baik, ya, saya catatkan kita dia punya hadis. Hadis 577 hadis sah. Matan, boleh solatkan jenazah yang sudah ditanam. Hukum sunnah. Baik. Kisah ini mengenai tentang seorang perempuan tua. Ya. Jadi, ya, perempuan ini biasanya dia membersihkan masjid. Jadi Nabi selalu nampaklah, ya, perempuan ni selalu suruh membersihkan masjid. Ya. Jadi Nabi dah terasa beberapa hari dia terasa, ya, yang dia tak nampak lagi perempuan ni. Lalu Nabi tanya, mana yang perempuan yang selalu, ya, kemas-kemas masjid ni? Diberitahulah dia dah meninggal, ya Rasulullah, atau dah wafat, ya Rasulullah.
Oh, engkau ni seolah pandang kecil urusan ni, tak bagi tahu aku. Macam itulah bahasanya. Lalu ya Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Artinya waktu dikuburkan perempuan ini, artinya Nabi tidak ada di masa itu, tidak ada di situ. Ya, kemungkinan Nabi musafir, ya. Jadi bila balik agaknya dia tak nampak lagi perempuan ni. Lalu Nabi ya kehilangan, seolah macam kehilangan. Rupanya dah meninggal. Nabi minta tunjukkan kuburnya. Lalu Nabi pun solatkan jenazah itu atas kuburnya, mana dia ya dah dikuburkan lah. Nabi solatkan. Jadi artinya dalam hal ini mengikut hukum ya. Artinya kalau kita terlewat, tak dapat solatkan jenazah, kita ke kuburnya, kita solatkan di atas kuburnya pun dibolehkan macam tu ya. Dan diterangkan katanya ya kubur ini ya mana gelap ya, penghuni kubur ni gelap dan terang kerana aku solatkan. Macam tu ya. Maknanya penghuni kubur, maknanya artinya ialah ya, jenazah itu ya dalam kegelapan. Setelah Nabi solatkan dia, ya maka dia mendapat cahaya terang. Artinya cerah lah ya. Mimpinya cerah ya. Okey, kita teruskan lagi 5, 7, 8. Siapa nak baca silakan. Siapa-siapa yang tak keluar muka baca pun tak apa ya. Yang di balik dinding tu pun boleh baca ya. Okey, sila. Ya. Catatkan ya. 5, 7, 8 hadis sah. Matan dilarang menyiar-nyiarkan berita kematian seseorang. Dilarang menyiar-nyiarkan berita kematian seseorang. Hukum haram kerana kesombongan atau kemegahan. Baik, ya, kematian ini tidak sama seperti majlis perkahwinan ya. Majlis perkahwinan wajib disiar-siarkan, dimaklum-maklumkan. Supaya apa? Supaya tidak jadi fitnah. Kalau kahwin diam-diam tidak disiarkan, ya sudah tentu ia akan jadi fitnah. Maknanya ya bila orang melihat ya dia berduaan contohnya, ia akan jadi fitnah. Ya, kalau seandainya ada saksi memang dia sudah berkahwin, ya sudah tentulah ya hal itu tidak jadi fitnah dan tidak meragukan ya atau tidak jadi kata-kata masyarakat. Jadi sebab itu berbeza. Ya, kematian pula ya kita tak perlu nak siar-siarkan, sampaikan kepada yang ya perlu. Ya, tak perlu nak masukkan surat khabar, ya nak live ke TV, ya tak perlu. Ya. Jadi sekadar ya, orang yang bertugas dan juga saudara mara yang terdekat ya, dan juga sekampung yang terdekat ya, yang rapat, mana maklumkan macam tu saja. Ya, kalau kerana nak bermegah-megah kerana kematiannya, saya pun tak faham macam mana ya jadi sampai hal itu dijadikan sebagai satu kesombongan. Megah ya kerana kematian dia, megah kerana
megah dan kerana sombong. Jadi itu punca katanya jadi haram. Jadi haram dia. Ya. Kalau kematian sekarang ini, ya kematian yang rasa ya tidak dapat kita nak hormati. Ya, apa tidaknya, ya kematian zaman sekarang ni, ya kalau didapati kematian itu COVID, tak ada siapa boleh nak hampir. Keluarga pun tak boleh nak hampir. Jadi kematian sekarang ni ya tak dapat nak menghormati jenazah. Seperti macam mana kita menghormati ya, jenazah-jenazah kebiasaannya. Ya. Tahu-tahu dah dikuburkan, ya, dan kita pun ya sebagai sahabat, sebagai saudara, ya tak dapat nak merentas negeri kadang, ya, dan tidak dapat hampir. Jadi ya zaman sekarang kalau ya, kematian kerana COVID ni nampaknya kena terimalah hakikat macam tu. Ya. Maknanya jenazah kita seolah-olah tak dapat nak dihormati. Ya. Tapi kena ya. Maknanya ya kalau bukan di Indonesia saja, di Malaysia pun ada Korea yang macam tu. Maknanya ya mereka akan laungkan ya di pembesar suara. Itu ya nak memaklumkan kepada ahli Korea. Kepada ahli Korea saya tak ada apa. Ya. Tak ada salahnya. Kalau zaman dulu tak ada, dia tak buat macam tu. Dia bunyikan kentung je. Siapa yang ingat zaman tu? Ya. Kentung, zaman kentung. Kalau bunyi kentung tu 3 kali, ya, lama 3 kali. Berhenti 3 kali, berhenti lama. Ya. Itu artinya orang meninggal, orang tua. Jadi siapa yang meninggal tu, jadi orang tahu. Orang datanglah untuk membantu. Kalau saya kata kentung tu 3 kali, tak lama. Ya, tak lama. Itu artinya kanak-kanak yang meninggal. Agak-agak tahu tak ni? Ada tak melalui hal itu? Tak pernah. Tapi di kampung saya dulu, saya lalui macam tu. Masa tu ada kentung lagi. Zaman tu lah ada kentung lagi. Kentung untuk solat. Kentung untuk bunyi solat lain. Ya, untuk kematian lain. Untuk gotong royong lain. Ya. Kemudian satu lagi kentung bunyi untuk orang hilang. Orang zaman tu ada orang hilang tu, ya. Diambil di apa? Hantu apa maghrib tu. Ya selalu hilang maghrib. Ya, zaman tu. Pocong ambil. Selalu hilang maghrib. Itu saya lalui lah zaman tu, ya. Masa tu zaman tu elektrik belum ada lagi. Tapi bila ada elektrik, jarang pula budak hilang. Semasa tak ada elektrik tu, belum masuk lagi zaman tu. Ya. Banyak budak-budak hilang. Jadi dia punya bunyi, ya bunyi apa? Bunyi dia punya kentung dia tu, ya bukan seorang ketuk. Jadi bunyi dia riuh. Bila bunyi riuh tu, tu tanda ada budak hilang. Keluarlah, masing-masing keluar mencari. Ya, kat rumah, kat itu, kat ini, kat kebun lah semua. Ya, dia keluar biasanya gaduh-gaduh kena marah di orang tuanya, merajuk turun bawah. Lalu ni perasaan dia kawan dia ambil. Kawan dia bawa. Bawa tengok dah hilang. Ya. Puas mencari. Ya, kadang sampai pagi pun ada. Tak jumpa tu sampai pagi. Ya, tengok-tengok
ada kat sebelah reban je. Ya, kat sebelah reban je. Ya. Ada satu kes tu, satu kes ni, ya. Pagi-pagi dah memang tak jumpa malam tu. Habis dah dia punya kebun tu daripada semak dah kena pijak-pijak dah habis dah. Ya, dia punya apa ni rumput-rumput ni dah rata dah. Nak cari, ya, tak ada juga. Ya, besok-besok pagi tengok, ya, elok je dia ke atas pokok kopi. Dulu ada pokok kopi, ya. Pokok kopi ni, dia digoyang pokok kopi tu. Katanya sedang naik bas. Ya, ke atas pokok kopi tu. Sedang naik bas katanya, ya. Itu cerita dia. Itu orang bilang, ya. Tapi ada juga kes yang hilang sampai seminggu ada. Ya, ni tempat raya lah dulu, semasa tak ada elektrik, ya. Tengok, ya, sampai seminggu. Orang bunian dah ambil dah. Seminggu tak ada, mak bapak dah murung dia. Ya. Dia masa tu sampai ambil bomo lah. Bomo cari dia ikut arah angin ke apa cari. Dia cari jauh daripada rumah tu. Ya. Masa tu ada satu estate, ya, estate. Dah masuk ke estate tu, jauh juga masuk ke dalam tu. Ya, tengok-tengok sampai satu pokok kelapa sawit tu ada satu pohon yang menumpang. Rendang pohon tu menumpang. Pohon menumpang ni. Ya, entah macam mana bomo tu baca jatuh gedebuk macam bunyi apa? Nangka. Bunyi macam bunyi nangka. Ya, gedebuk tu, ya. Tapi tak mati pula tu budak tu. Ya. Tak mati. Ya. Bila sedar-sedar, disedarkan dia macam letih lah. Letih tak makan ke apa ke. Ya. Itulah kisah. Ya, artinya itu yang Nabi kata, bila maghrib tadi, masukkanlah anak-anak kamu ke dalam rumah, tutuplah pintu-pintu. Masa itu syaitan tengah berkeliaran. Masa maghrib lah, anak dihamun dah apa sebenarnya, dah merajuk, dah keluar, dah hilang. Ya, orang jauh cakap kecepet. Ya. Hilang. Ya. Dah hilang dah. Ya, itu. Ya. Itu, ya, artinya satu penyiar, kita cerita ni penyiaran. Mana penyiaran dulu pakai kentung. Sekarang penyiaran dia gunakan mic. Mana dimaklumkan itu bukan satu memaklumkan. Tapi bermegah-megah ni maknanya, ya, diwar-warkan sampailah, ya, ke merata tempat. Itu maknanya dalam keadaan rasa megah dengan kematian si fulan tu, megah dia. Ya. Jadi kesombongan itu dan kemegahan itu jadikan haram. Hanya beza begini, kita pegang hukum macam ni. Kahwin siar-siarkan, mati tak perlu nak siar-siarkan, nak lebih-lebih. Ya. Macam tu. Ya. Baik, sambung lagi, siapa nak baca? 579. Okey, sila. Okey. Okey. Okey, catatkan dulu hadis 579, ya. 579 hadis sah. Matan dia boleh mengadakan solat ghaib. Boleh mengadakan solat ghaib, iaitu solat jenazah yang tidak ada di hadapan kita.
hukum sunnah. Hukum sunnah. Baik, semak semula. Ya, Najasi. Dia adalah seorang raja di Ethiopia. Ya, Najasi. Ya, raja di Ethiopia. Diterangkan bahawa seorang sahabat datang ke sana menyatakan tentang Islam. Dia jumpa raja ini. Ya, dibacakan ya surah Yasin atau surah Maryam masa itu, sebab surah Yasin dengan surah Maryam ni ada cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi Najasi masa itu dia beragama Nasoro. Nasrani lah, ya, Nasrani. Dan bila dibacakan ya surah itu, Najasi ni menangis. Ya, ada yang mengatakan surah Yasin, ya, Najasi menangis. Dan Najasi telah memeluk Islam. Raja ni memeluk Islam. Kerana apa? Apa yang dibacakan itu betul-betul sama apa yang di dalam kitab Injil. Cerita tu cerita mengenai tentang Nabi Isa. Jadi sama dengan apa yang tersebut dalam kitab Injil. Lalu dia menyatakan keimanan dan dia pun beriman. Bila dengar berita ni, Nabi dengar berita, lalu dia pun sujud syukur. Nabi ni sujud syukur bila dengar raja ya Habsah atau Habsi ni ya, dia masuk Islam. Nabi sujud syukur. Dan bila dengar kematiannya pula, Nabi ya adakan solat, ya, dikatakan solat ghaib. Maknanya tanda Nabi ya menghargai raja ini. Lalu diadakan solat ghaib sebab jauh jarak perjalanan ini antara Madinah dengan Ethiopia ni, ya, lebih kurang Afrika macam ya. Jadi ya, jaraknya jauh. Dan Nabi telah adakan solat ghaib untuknya. Sampai sekarang lah. Jadi orang ambil solat ghaib ni daripada cerita ni ya, cerita Najasi ni. Sampai sekarang orang buat solat ghaib kalau seandainya jenazah itu tak ada kat sini. Macam kita dengar dulu Harun Din meninggal kat luar negara, ya, di antara ya orang yang kat Malaysia ni mengadakan solat ghaib untuknya. Macam itulah, ya, mana dibolehkan. Solat ghaib, mana ghaib ni tak ada di depan kita. Macam kita belajar domir, ada domir ghaib, domir mukhatab, ya. Ini domir ghaib ni tak ada depan kita. Ini kisah atau cerita tentang mula-mula solat ghaib. Nabi solatkan untuk Najasi. Ya. Okey, siapa lagi nak baca silakan. Ya. Buka mic kalau nak baca. Okey, 580. Okey, sila. Siapa tu? 580, silakan. Okey. Ya. Baik, catatkan 580 hadis sah. Matan jenazah. Matan dia jenazah yang disolatkan 40 orang yang sedikit pun tidak sekutukan Allah. Pasti
akan mendapat syafaat dalam braket keampunan. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, ya, solat, mengenai tentang solat ni, ya, 40 orang. Kebetulan adalah 40 orang. Semua yang 40 orang ini adalah benar-benar, ya, yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Terkadang ramai-ramai juga, ya, tak mestinya semuanya benar-benar mentauhidkan Allah. Ini tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Jadi benar-benar orang ni ahli tauhid, mengesakan Allah. Ya, sebab kadang kita, di antara kita ni, ya, mereka juga, ya, mengaku sebagai, ya, orang Islam, orang mukmin, orang bertauhid, tapi kepercayaan kepada selain Allah Ta'ala tu masih lagi ada, masih lagi berat ke situ. Contohnya masih percaya sangat dengan tangkal-tangkal, percaya sangat dengan minta kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, walaupun dia seorang, ya, yang beriman, tapi masih lagi minta kepada wali-wali yang sudah mati. Contoh. Jadi ini dalam dia menyembah Allah, dia masih lagi mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi yang di sini dikendaki yang benar-benar tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Dia percaya kepada Allah benar-benar. Jadi kalau ada macam ni, ya, artinya, ya, dia akan, si mati ni akan mendapat syafaat. Mana dapat keampunan daripada orang-orang yang hadir mensolatkan dia. Ya. Kalau misal kata dalam 100 tu ada orang yang benar-benar bersih, 40 orang tu yang bertauhid, termasuklah. Contoh macam tu. Ya. Itu yang kadang orang mati hari Jumaat. Kebetulan hari Jumaat tu, ya, orang solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, ya, disolatkan. Ramai orang solatkan. Kalau dalam ramai-ramai itu ada 40 orang yang benar-benar, ya, tauhidnya, ya, bersih, sudah tentulah jenazah itu yang akan mendapat, ya, syafaat, iaitu keampunan. Ya. Apalagi kalau orang yang mati, contohnya di Mekah, ya, ramai orang yang solatkan dia, ya, beratus ribu orang solatkan dia, contohnya. Ya, takkanlah tak ada 40 orang yang benar-benar bersih, kan? Jadi walau bagaimanapun itu hanya, ya, orang yang hidup hanya dapat membantu mendoakan keampunan. Balik kepada asalnya ialah kita bergantung kepada amal kita. Ya, amal kita. Walaupun hanya 2-3 orang solatkan kita, ya, tapi amal kita, ya, diredai oleh Allah pun dah mencukupi. Ya, tak perlu ramai orang solatkan kita pun. Ya, tapi kerana amal kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu pun dah memadai. Sebab yang penting ialah amal kita yang kita nak bawa, bukan amal orang. Ya, orang tu tolong doa saja. Ya. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca, silakan. Buka mic, siapa nak baca. Okey. Catatkan, ya, 581 hadis sah. Matan
Tempat berdiri solat. Tempat berdiri solat jenazah. Perempuan adalah jurusan perut. Adalah jurusan perut. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis ini nak memberitahu tentang kedudukan imam, ya, bukan makmum. Makmum ni baris belakang imam. Imam ni juga nak tahu juga kalau, ya, nak mensolatkan jenazah tu lelaki atau perempuan. Kalau perempuan, kedudukan dia ialah di jurusan perut, mana tengah-tengah. Ya, kalau lelaki itu di kepala, ya, sebelah kepala. Kalau perempuan di jurusan perut. Jadi perempuan yang mati dalam keadaan nifas, maknanya mati lepas bersalin, ya, ni. Mati lepas bersalin. Jadi nak jadikan satu hukum lah. Ya, hukum apa? Iaitu tentang mana letak imam. Berdirinya imam. Macam tu. Jadi dapatlah diketahui dengan hadis ini bahawa imam itu kena berdiri di tengah-tengah kalau jenazah perempuan. Jadi cara pengurusan samalah macam biasa. Ya. Mandikan, solatkan. Ya. Lagi 582. Siapa nak baca silakan, ya, nanti jari. Okey, buka mic, ya, siapa nak baca. 582, ya. Siapa nak baca? Yang tak nampak pun boleh baca, ya. Dia punya suara macam ribut, ya. Tak apa. Masing-masing ada buku, tak apa. Dia punya bunyi macam ribut, ada ribut. Macam ada ribut. Tapi tak apa, ya. Yang lain ada buku dia, boleh semak balik, ya. Baik, kita catatkan dulu 582, ya, 582. Hadis sah. Matan dia boleh solatkan jenazah dalam masjid. Boleh solatkan jenazah dalam masjid. Hukum mubah. Baik, ya. Nah, dalam hadis ini mubah tu maknanya harus, ya. Ada yang tak tahu nanti harus. Maknanya boleh disolatkan dalam masjid, ya. Dan boleh tidak. Sebab cerita di sini ceritanya katanya, ya, Rasulullah SAW pernah solatkan 2 orang anak dari keluarga Baidah, ya. Baidah itu nama orang tu di masjid. Jadi artinya pernah berlaku zaman Nabi. Ya, ada 2 anak meninggal serentak, ya, dan Nabi solatkan dia di masjid. Artinya ada contohlah mana dibolehkan, ya. Biasa Masjid Sobirin, ya, selalu berlaku kalau solat selalu dalam masjid, ya. Kadang-kadang kebetulan tu Zuhur, dari lepas Zuhur orang solat Zuhur terus solat jenazah. Kadang lepas Jumaat, ya, kebetulan dia mati hari Jumaat, ya, maka lepas solat Jumaat orang pun solatkan dia. Ramailah orang yang solatkan dia kalau di masjid, ya, dengan ruangan yang luas, ya.
Baik, 583 siapa nak baca? Silakan ya. 583. Siapa nak baca? Yang dah baca nak berulang pun tak apa. Silakan. Ya. 583. Dari Abdul Rahman. Siapa buka mic ya? Kalau nak baca. Okey. Okey. Ya, baik. Catatkan hadis 583. Hadis sah. 583 hadis sah. Matan boleh bertakbir 4 kali atau 5 kali dalam solat jenazah. Hukum sebab menurut ijma' sahabat adalah 4 takbir. Itu hukum ya. Jadi sampai sekarang kita masih melakukan takbir untuk solat jenazah sekarang ni, 4 takbir. Itu kita menurut ijma' sahabat ya. Para sahabat dulu mereka menetapkan dengan 4 takbir. Tapi ada keterangan yang sampai 5 takbir ya. Solat jenazah ni ya, mula 1 takbir tadi dengan Fatihah, kemudian yang kedua dengan selawat ya, yang ketiga dengan doa, keempat doa, kalau 5 pun doa, kalau 6 pun doa. Jadi biasa kita hanya 1 dan 2 tu ya, yang pertama Fatihah, yang kedua selawat, yang ketiga ya doa, yang keempat doa dan salam ya. Dia tidak ada rukuk sujud, hanya takbir saja ya. Berdiri, takbir dan baca. Jadi maknanya pernah berlaku juga dengan 5 takbir ya. Baik, lebih daripada itu pun ada. Nanti kita baca lagi ya. Okey, siapa nak baca lagi? Silakan. 534. 534, 584. Silakan. Okey, sila. Ya. Baik ya. Saya catatkan ya, 584. Hadis sah. Matan boleh bertakbir 3,4, 5, 6, 7. Hukum sebab wajib 4 kali takbir. Sebab wajib 4 kali takbir.
Jadi walaupun ada keterangan ya menerangkan sampai boleh ya 6 ke 7 ke dia punya takbir, tapi iaitu kita pegang kepada ijma' sahabat, dia menetapkan hanya 4. Jadi sampai sekarang pun kita masih melakukan 4. Kalau buat lebih tu mungkin orang akan rasa ganjil ataupun orang akan menyalahkan. Sebab apa? Selama ni orang belajar 4. Tiba-tiba imam tu buat 6 takbir. Tapi kalau kita yang dah belajar ni, ya faham-faham je lah. Ya, ada keterangan boleh sampai 6 takbir. Ya. Jadi hanya orang tak belajar ni lah. Selalu dia lebih pandai. Jadi dia kata imam tu dah buat bid'ah dah. Dah kata buat bid'ah pula imam tu. Ya. Jadi sebenarnya kita yang tak sampai ilmu ke situ. Ya, jadi sebenarnya boleh sampai 6 atau 7. Ya. Tapi kita pegang 4 lah supaya tak jadi fitnah. 4 takbir. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan sahabat macam tu. Ya. Okey, ada lagi? Satu lagi siapa nak baca silakan. 586 58 apa? 5. 585 okey. 585 dengan 586 sekali kan. Apa nak baca, baca dua. Okey, sila. Siapa nak baca? Set. Apa pula tu? Ni siapa pula ni? 586. Ha. 585 dengan 586 ya, sekalikan ya. Catatkan 585, 586 hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa Al-Fatihah dalam solat jenazah adalah pada takbir pertama. Pada takbir pertama. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dia punya di sini nak memberitahu ya. Walaupun ada beberapa takbir, tapi yang pertama takbir itu adalah Fatihah. Solat jenazah ni tak ada baca iftitah dia terus baca Fatihah saja. Lepas takbir Allahu Akbar tadi, dia terus baca Fatihah. Takbir kedua baca selawat. Selawat tu daripada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampailah Hamidum Majid. Ya, sampai habis. Yang ketiga baca doa. Yang keempat baca doa dan salam.
Jadi akan datang insya-Allah dia punya doa untuk rakaat yang ketiga dan keempat, ya. Insya-Allah, ya. Jadi sampai situ dulu kita punya kuliah, ya. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama, ya, pelajaran hadis ini.